Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Tradisi aneh makan tembuni untuk sehat dan juga cantik. Plasenta atau juga dikenali sebagai uri dan tembuni merupakan organ yang menghubungkan ibu dengan janin dalam rahim. Ia berfungsi membekalkan makanan, nutrien dan oksigen kepada janin serta mengeluarkan bahan kumuh daripada janin melalui ibunya. Gumpalan ini memiliki berat sekitar 600 gram dengan diameter antara 16 hingga 18 cm dan mengandungi 200 ml darah. Pernahkah Anda mendengar orang memakan tembuni? Berdasarkan catatan sejarah budaya memakan plasenta dalam perubatan tradisional Cina telah berlangsung sejak lebih 2000 tahun dahulu. Ia merupakan lebih lama sebelum kewujudan perubatan moden. Bahkan sehingga sekarang masih ada yang mengamalkannya. Di sesetengah kawasan di China, wanita yang telah selamat melahirkan anak perempuan akan diberi makan tembuni bayi tersebut. Uri ini akan dibersihkan dan direbus untuk dijadikan sup. Ada yang memakan secara mentah atau dicampurkan ke dalam hidangan khas. Bagi yang tidak lalu untuk menelannya, uri itu akan dikukus, kemudian dihiris dan dikeringkan. Seterusnya ia akan diekstrak dalam bentuk pil. Mereka percaya dengan memakan uri bayinya sendiri dapat membantu untuk menambahkan air susu ibu dan pulih daripada luka bersalin. Mereka yakin uri itu mampu mengejutkan rahim, menambahkan tenaga, mengurangkan dispresi dan kemurungan. Selepas bersalin, perubatan tradisional Cina telah lama percaya bahawa uri dapat memulihkan dan meremajakan tubuh seseorang. Qin Shuang, wanita pertama China yang dilaporkan menyebut uri memiliki manfaat kesehatan sekitar lebih 2000 tahun yang lalu. Pada dinasti terakhir China, janda permaisuri Cixi dikabarkan telah memakan uri untuk menjadikan awet muda. Sebuah buku perubatan klasik dari dinasti Ming 1644 turut mengatakan bahawa uri mengandungi nutrien tinggi yang boleh memanjangkan usia seseorang. Kerana mempercayai perkara itu, pernah dilaporkan sebuah hospital bersalin di wilayah sebelah timur Nanjing memberitahu sekitar 10% ibu-ibu yang bersalin membawa pulang uri mereka. Malah penyelidikan pemerintah tempatan yang pernah dijalankan dahulu mendapati ada rumah sakit di selatan wilayah Guangzhou menjual uri dengan harga 20 yuan seketul. Pada hari ini, budaya makan uri yang dianggap menyehatkan dan juga untuk kecantikan bukan hanya diamalkan di China, tetapi juga semakin meluas di barat. Salah seorang pelakon Hollywood, January Jonas, pernah mendedahkan dia memakan plasenta bayinya, sebahagian daripada suplemen sehat selepas bersalin. Manakala artis sensasi Kim Kardashian juga pernah menyatakan minatnya untuk melakukan perkara serupa selepas melahirkan anak perempuannya. Tradisi aneh ini turut menarik perhatian penyelidik dari Universiti Nevada di Las Vegas untuk melakukan kajian ke atas 200 orang di kalangan wanita yang mempraktikkan pemakanan uri ini selepas bersalin. Hasil ujian mendapati 95% daripada mereka melaporkan peningkatan dalam pemulihan dan penyusuan anak. Golongan ini percaya bahawa uri ialah ubat,
vitamin, mineral, dan hormon sempurna dalam membantu memulihkan ibu selepas melahirkan anak. Seterusnya dapat mengelakkan sindrom baby blue. Buat masa ini, tiada kajian saintifik yang sahih untuk menyokong dakwaan itu. Kebanyakan ahli perubatan profesional sepakat mengatakan plasenta tidak memberi apa-apa kebaikan kepada ibu sekalipun ia dimakan. Adapun keputusan positif selepas memakan organ tersebut mungkin kebanyakan dipengaruhi oleh kesan placebo. Jika ada yang mengatakan tradisi makan uri itu bagus kerana ia turut dipraktikkan oleh haiwan, pendapat itu sebenarnya salah. Haiwan melakukan itu adalah untuk tujuan ia menghilangkan bukti kelahiran agar tidak menjadi mangsa kepada pemangsa. Harus diingat bahawa plasenta ialah tisu manusia sama seperti organ-organ yang lain pada tubuh badan manusia. Sekiranya ia tidak dijaga dengan baik, sama ada dibekukan ataupun disimpan pada suhu yang sejuk, pengamalnya bakal dijangkiti bakteria berbahaya dan penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B dan juga C. Kerana itu, kebanyakan hospital di seluruh dunia menganggap plasenta sebagai sisa buangan perubatan bersama sampah berbahaya yang lain. Melainkan jika terdapat permintaan para ibu untuk mengambilnya untuk dibawa pulang. Di Malaysia, untuk orang Islam adalah menjadi kewajipan membawa pulang uri ke rumah selepas selesai proses bersalin. Ia kemudian akan dibersihkan sebelum ditanam di dalam tanah. Amalan ini dilakukan adalah sebagai satu cara menghormati tembuni. Ini kerana dalam masyarakat Melayu, uri dihormati kerana peranannya dalam menyokong bayi semasa kehamilan. Para ulama juga ada menyatakan bahawa penanaman tembuni tersebut dikiaskan seperti mana disunatkan menanam anggota yang terpisah daripada manusia yang hidup seperti kuku, rambut dan sebagainya. Justru samalah dengan hukum berkaitan penanaman tembuni. Terdapat banyak budaya lain di seluruh dunia yang mempunyai upacara khas bagi menghormati plasenta. Sebagai contoh, orang Maori di New Zealand turut menanam uri sebagai simbol menghormati hubungan antara manusia dan juga alam. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan seperti biasa. Ada tersalah kata, tersasul bahasa, saya minta maaf. Terima kasih.